Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hasanuddin bin Muhammad Yunus, berasal daripada negeri Johor tapi telah duduk lama di negeri Selangor ini. Dilantik selaku Yang di-Pertua Yadim pada 3 Mei 2023. Dulu saya pernah belajar di Mekah, pernah belajar di Mesir, pernah belajar di Jordan dan memiliki master dalam bidang bimbingan dan konseling daripada UTM, Fakulti Pendidikan. Kalau kita bercakap pasal dunia yang berubah, sedangkan fatwa pun yataghayyar al-fatwa bitaghayyuri makan wa zaman. Perubahan hukum fatwa itu berlaku apabila ada pemboleh ubah yang besar, iaitu tempat dan masa. So ini kan pula Yadim, sebuah badan dakwah yang telah 50 tahun, sudah tentu Yadim akan sentiasa berkembang dari masa ke semasa. Sebagai contohnya, kalau kita lihat beberapa elemen-elemen agama yang menjadi dasar negara kita, seperti wasatiyah, seperti sebelum itu Islam Hadari, rahmatan lil alamin, semua itu adalah merupakan satu yang masih dibawa oleh Yadim. Dan terkini kita menekankan gabungan daripada idea-idea yang baik itu menjadi Malaysia Madani. Semua tu ada elemen-elemen dia. So dakwah jangan kita fikir hanya nak mengajak orang masuk Islam, tetapi kita kembangkan juga iaitu untuk menunjukkan keindahan Islam kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak kira apa agama, bangsa dan keturunan. Dan dengan itu, bila mereka minat, mereka faham, mereka sayang, mereka hormati, maka pintu hidayah itu akan terbuka seluasnya kepada sesiapa saja yang melihat keindahan Islam itu. Kalau kita lihat, pepatah Arab mengatakan likulli zamanin rijaluh. Setiap zaman ada hero-nya. Saya tidak bercakap pasal kami nak jadi hero, tetapi setiap zaman mesti ada tokoh yang disegani, dihormati, yang membawa idea-idea baru. Kami 11 orang ALPA, ahli lembaga pemegang amanah yang telah dilantik oleh Yang Amat Perdana Menteri, mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berbeza antara satu sama lain yang Allah kurniakan pada kami. Kami bergabung untuk memastikan Yadim dapat diangkat sesuai pada fenomena dan isu-isu dakwah pada hari ini. Sebab itu 11 orang ini telah diberikan peluang seluas-luasnya oleh saya selaku YDP untuk duduk bersama-sama dengan pasukan petugas, staf kami untuk memimpin beberapa isu-isu semasa seperti penyelidikan sebagai contohnya. Selain daripada kita ada sektor berkenaan, pegawai-pegawai daripada teman-teman daripada ALPA, mereka juga duduk mesyuarat dengan mereka melihat apakah isu-isu yang perlu dilihat untuk dijadikan bahan research, dan research itu pula akan dijelmakan dalam amal. Begitu juga dengan teman-teman ALPA yang lain, ada yang akan mengkhususkan menjaga NGO-NGO. Saya selaku YDP akan memimpin Majlis Amal Islami Malaysia yang menggabungkan 300 lebih NGO berkaitan dengan dakwah dan Islam. Kami pimpin mereka duduk sekali dan juga sama-sama mewarnai dakwah dalam negara ini, kerana kami meletakkan bahawa semua NGO dakwah, semua para pendakwah, semua para ulama asatizah, kami nak mereka merasakan Yadim ini adalah milik mereka supaya boleh bekerja. Jadi gaya kepimpinan yang saya katakan tadi terbuka, barisan pimpinan ALPA dan juga semua tokoh-tokoh yang ada ini akan bergabung untuk mewarnai dakwah di negara kita supaya ia lebih dapat dicapai dan dirasakan kemanisannya. Seperti biasa, kalau hari kelahiran, hari jadi, sudah tentu kita buat dengan majlis kesyukuran dan doa lah, insya-Allah. Pada 24 Januari ini, pada hari Rabu 6 petang bertempat di Masjid Putra Putrajaya, kita mempelawa seluruh umat Islam untuk sama-sama hadir ke masjid tersebut. Kita berdoa, kita bermunajat pada Allah supaya keberkatan 50 tahun dakwah ini, pemimpin-pemimpin Perdana Menteri yang lalu, yang silam,
yang menjadi pengasas Yadim diberkati Allah, dan mereka yang terlibat, yang pernah bersara daripada Yadim, mereka yang pernah bersama-sama membantu untuk menghidupkan ini, kita doakan mereka. Dan yang paling menarik, ada forum perdana pada petang itu yang akan melibatkan mantan-mantan YDP juga termasuk saya, supaya cita rasa pada zaman mereka itu dapat mereka zahirkan, dan saya selaku YDP yang terkini akan menggabungkan idea-idea menarik mereka. Kita juga melalui beberapa segmen, beberapa apa yang kita katakan signature Yadim, ada banyak, ada 9. Contohnya kalau kita menyebut pasal Yadim Peduli, kita akan merancakkan lagi apa yang telah kita lakukan untuk bersama-sama dengan masyarakat. Kita anjurkan satu majlis untuk duduk bersama dengan anggota masyarakat. Kita adakan program-program selawat ke majlis ilmunya, dan malah kita akan menjemput teman-teman daripada agensi-agensi lain untuk sama-sama, contohnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, mereka akan bawa barang-barang yang dipasarkan itu dengan harga yang menarik untuk menarik para pengunjung untuk datang. Jadi mereka boleh datang dengan adanya majlis ilmu, adanya selawat, adanya zikir, ada makan minum, ada pameran dan sebagainya. Ia akan menyebabkan hubungan masyarakat dengan Yadim dan agensi-agensi kerajaan itu akan bertambah. Kita juga ada beberapa aktiviti menarik kalau kita lihat dari sudut media Yadim itu sendiri, mengikuti perkembangan yang terkini. TikTok Yadim, saya percaya ramai di kalangan TikTokers yang terlibat mengikuti aktiviti-aktiviti persembahan kami di TikTok, ringkas-ringkas, pendek dan menarik. Ada kadang kita bercakap pasal hukum hakam, ada kadang kita bercakap pasal keindahan Islam, ada kita cakap pasal aktiviti, dan kita pelbagaikan benda itu. Yang paling penting juga ialah kita dah hampir bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan lonjakkan beberapa aktiviti. Semalam saja saya bertemu dengan kunjung hormat dengan Sahibus Samahah Datuk Wira Mufti Melaka. Kami telah melihat beberapa aktiviti yang akan ditekankan esok, dan bertepatan pula Melaka akan menjadi tahun menarik pelancong, dan agensi agama Melaka diberi kepercayaan selama 3 bulan untuk menghidupkan pelancongan itu dari sudut yang menarik, Ramadan, Syawal dan sebagainya. So Yadim merasakan tertarik juga untuk bersama-sama dengan negeri Melaka dalam mengaktifkan aktiviti tersebut, pelancongan ini. Dan ia tidak menafikan pula negeri-negeri lain pun kami akan pastikan ada aktiviti di setiap negeri. Sabah, Sarawak dan seluruh negara, Yadim akan menghidupkan aktiviti sempena 50 tahun Jubli emas ini. Saya melihat di mana saja kita berada, apa saja organisasi kita pimpin, berniaga ke keluarga yang sekecil itu pun mesti ada cabaran, dan malah kita mengajak melihat cabaran itulah yang akan mengangkat kita untuk lebih ke hadapan lagi. Saya tidak melihat ia satu cabaran yang boleh menyebabkan tertekan dan tak boleh bekerja. Malah cabaran itu saya merasakan sesuatu yang menarik. Antara benda yang unik yang Yadim sedang fikirkan, kami nak mengajak manusia semua ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya percaya di luar sana ada perbezaan-perbezaan kumpulan-kumpulan NGO ini. Kami rasakan Yadim lah yang akan menjadi pelantar untuk mereka berkumpul dan berbincang, berdiskusi, mengelakkan perbezaan-perbezaan yang kecil daripada kecil dibesar-besarkan. InsyaAllah Yadim akan bermainkan peranan itu. Malah perbezaan mazhab, kita telah menyatakan bahawa Yadim akan bersama dengan apa yang telah diputuskan oleh MKI, Majlis Raja-Raja Melayu, iaitu kita menekankan bahawa kita semua adalah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga berfiqahkan mazhab Syafi'i, tasawuf alirannya Imam Ghazali. Tetapi ia tidak menafikan pendekatan dakwah untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia, walaupun mereka berbeza pandangan aliran mazhab, tapi kita perlu merapatkan mereka. Untuk menyatukan mazhab bukannya satu perkara yang mudah dan hampir mustahil, sebab ia telah terukir dalam zaman. Tetapi cabaran itu ada dalam negara kita. Tugas Yadim ialah untuk merapatkan semua, jangan berlaku serang menyerang antara sama. Ia memalukan dan merugikan ummah. Jadi sebab itu Yadim akan lebih berani
untuk berdepan dengan sesiapa saja untuk mengajak. Perbezaan mazhab tadi saya katakan, perbezaan pendekatan NGO dakwah, perbezaan politik pun kami akan memainkan peranan supaya jangan lihat, jangan dipamerkan, jangan diperlihatkan seolah-olah umat Islam ini bergaduh dan tidak ada titik pertemuan. Insya-Allah Yadim mempunyai peranan yang besar untuk itu semua. Disebutkan pada saya, disebut pasal Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini adalah satu perkara yang saya rasa sangat unik. Ia telah memberikan impak yang positif walaupun ia seolah-olah nak jadi negatif, tetapi kebijaksanaan para asatizah, para ulama, para pendakwah mereka bangkit. Betul yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyebutkannya dalam satu majlis, dan kemudiannya ada beberapa orang yang barangkali salah faham terhadap apa yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan barangkali salah faham itu kalau ditanya dengan sopan, dengan baik, tentu boleh dapat penjelasan, tapi kita tidak faham seolah-olah berlaku serangan dan mengkaitkannya dengan Kristianiti, kafir dan sebagainya. Ia cukup memeranjatkan para asatizah. Sebab itu Yadim di awal pagi Jumaat lagi, salah seorang daripada alpanya, Dr. Bashir Azhari telah membuat TikTok memberikan penjelasan, diikuti oleh YDP Yadim sendiri. Saya sendiri telah buat TikTok juga untuk memberikan penjelasan yang adil, dan Alhamdulillah para asatizah yang saya katakan tadi terdiri pada golongan salaf yang pegang kepada Al-Quran dan Sunnah kuat, dan golongan khalaf tasawuf yang berpegang Quran dan Sunnah juga, tapi dengan menggunakan beberapa pendapat-pendapat para ulama dan juga tokoh-tokoh yang lain. Dalam isu ini mereka boleh bergabung dan sama-sama membawa kitab-kitab turas, kitab-kitab lama, membentangkan sebenarnya Ashabul Kahfi itu begini. Sebenarnya agama Samawi itu begini. Sebenarnya perkataan Nasara yang pernah digunakan oleh ulama tafsir maksudnya begini. Jadi ia telah memberikan satu gambaran yang menarik, dan Yadim merasakan bahawa kami boleh meletakkan perbezaan-perbezaan tadi di atas satu landasan yang cantik seperti apa yang berlaku dalam kes Ashabul Kahfi tadi, tapi dengan syarat iaitu kita mahukan keikhlasan, kejujuran dan kesediaan membawa hujah daripada Al-Quran, hujah daripada hadis, hujah daripada kitab-kitab lama, kitab-kitab turas dan kitab-kitab yang dikatakan masadir dan marajik, kitab-kitab utama, sumber rujukan utama, dan kitab-kitab sekunder yang menjadi rujukan sekunder. Jadi kesediaan untuk berbahas dan berhujah secara ilmiah itulah yang menyebabkan insya-Allah negara kita makin hebat. Saya tidak mengharapkan, dan saya kalau boleh merayu supaya jangan kita serang mana-mana ulama yang dalam negara ini. Semua orang boleh buat silap, kadang-kadang tak sengaja dan sebagainya, tapi perbezaan itu mesti diutamakan kuantiti dan kualiti ilmiah itu sendiri melebihi daripada peribadi. Jangan serang, jangan hina ulama. Itu bukan pendekatan Yadim. Dasar Madani ini adalah cetusan idea daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Malah dia telah menulisnya sebelum beliau diangkat menjadi Perdana Menteri. Saya dipahamkan beberapa catatan itu hasil beliau beruzlah dalam penjara, sebab dalam penjara itu terkepung dan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan akan lebih dekat apabila dia menggunakan peluang itu untuk ni. Dan beberapa idea itu dah sampai, dan yang Perdana kita banyak membaca, dan istilah Madani ini pernah digunakan oleh imam yang terdahulu yang telah menulisnya berdasarkan zaman, dan ia sebenarnya adalah semangat daripada Madinah Munawwarah itu, satu tamadun yang dibawa oleh Nabi SAW ketika Madinah bergolak. Maknanya di situ ada orang Aus Hazraj yang berbeza pandangan, di situ ada orang ahli kitab yang agak menguasai dan kontrol suasana ekonomi yang ada. Ahli kitab juga menolak Nabi sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah. Tetapi perbezaan-perbezaan itu berjaya diurus oleh Nabi, dan muhajirin yang berpindah ke Madinah dalam keadaan masalah ekonomi, kemiskinan. Nabi dengan kebijaksanaannya telah menyelesaikan masalah ekonomi di Madinah, sangat penting. Nabi SAW telah menyusun perbezaan sosial yang saya katakan tadi. Aus dan Khazraj pernah berperang 800 tahun, tapi dirapatkan lagi antara orang ahli kitab yang kuasai ekonomi dan boleh berpotensi untuk bergaduh.
Nabi juga mengajak semua sekali, termasuk ahli kitab yang berpotensi untuk menjadi musuh itu, supaya mempertahankan keselamatan Madinah. Isu ekonomi, isu sosial, isu keselamatan itu ada dalam peristiwa hijrah Madinah, dan Nabi telah berjaya menyusunnya dan menjadi model yang cantik. Dan sebab itu yang amat berhormat Perdana Menteri secara berani menawarkan kepada negara kita fenomena isu-isu yang sangat complicated. Selepas pilihan raya yang ke-15 itu payah untuk bentuk kerajaan, konsep perpaduan yang dikemukakan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong dan Majulah Raja Melayu, dan akhirnya lahirlah konsep Malaysia Madani dengan 6 elemen yang sangat penting. Kita kena belajar hormat orang. Apa guna ekonomi kita boleh, tapi saling bercakaran, tak hormat. Kita tidak ada ihsan, belas kasih pada orang miskin dan belas kasih kepada orang lain. Sebagai contoh, kita perlukan ide-ide yang baru yang perlu dicipta oleh rakyat Malaysia sendiri dalam menangani isu semasa. Dan kemampanan ekonomi itu, ekonomi pulih tapi rasuah ada di sana sini. Minta maaf cakap, rasuah ada dalam pasukan beruniform, rasuah berada di pihak-pihak berkuasa, PBT dan sebagainya, yang perlu dibersihkan. Saya percaya KSN sendiri telah mengakui benda itu berlaku, dan dengan Malaysia Madani ini kita sama-sama mengurusnya dengan kasih sayang, bertanggungjawab. Dan saya percaya anggota PDRM, pasukan penguasa alam merupakan manusia-manusia, insan-insan yang mulia yang sudi untuk berubah dan bersama-sama mempertahankan dan menjaga Malaysia Madani demi kepentingan negara. Bila kita sebut Malaysia Madani itu sendiri, ia adalah aspirasi daripada Madinah Munawarah, dan di situ adanya akidah. Sebab Nabi sendiri adalah merupakan kekal menjadi seorang rasul yang perlu mengajak manusia pada Allah. Nabi kekalkan, tetapi mengekalkan itu tidak pula mengganggu proses untuk melaksanakan elemen perpaduan, masalah ekonomi, masalah sosial tadi, kebijaksanaan Nabi. Agama tetap dipertahankan. Sebab itu sama umat Islam, Muhajirin dengan Ansar, adanya elemen yang kita katakan ukhuwah Islamiah. Termaktub dalam itu persaudaraan Islam. Tetapi dalam hubungan dengan non-Muslim yang ada, ahli kitab dan sebagainya, dia panggil sebagai ummatun wahidatun, satu umat yang satu. Istilah itu digunakan dalam piagam Madinah itu sendiri. So di Malaysia, bila sebut saja meletakkan Malaysia Madinah, maka dengan sendirinya segala urusan dakwah, urusan agama yang dipimpin oleh MKI, yang dipimpin oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, yang telah memimpin negara ini dan memastikan segala dasar-dasar berkenaan urusan agama ini terpimpin dan tersusun, dilindungi oleh perlembagaan itu sendiri, dan semua agensi-agensi kerajaan kena mempertahankan dasar ini. Dan sudah tentu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku timbalan MKI, dia akan bersama-sama untuk memastikan dasar dan Islam ini terpelihara. Dan saya rasa tidak mungkin urusan-urusan yang boleh merosakkan agama itu boleh menceroboh apa yang kita perjuangkan. Usaha-usaha itu tetap ada daripada musuh-musuh yang tak suka, daripada mereka yang tak faham, yang keliru dan sebagainya, tetapi ia tetap akan protected, terjaga. Contohnya apa yang dicakapkan pasal LGBT. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menegaskan bahawa Malaysia tidak akan membenarkan ia berlaku, dan ia adalah salah dari segi undang-undang. Dan Duli Yang Maha Sultan Selangor telah menyahut dan merasa menunjukkan kegembiraan tuanku bahawa Perdana Menteri telah menegaskan suatu yang memang mereka nakkan. Jadi saya tak nampak usaha-usaha untuk itu. Tapi barangkali mereka yang keliru itu disebabkan kerjasama dengan non-Muslim yang begitu erat, itu barangkali boleh menyebabkan kekeliruan. Adapun liberalnya, adapun LGBT-nya, semua terkawal dan tersusun. Di mana-mana negara ada saja unsur-unsur jahiliah, unsur-unsur negatif yang akan cuba muncul. Tetapi di Malaysia saya percaya ia dapat diurus dan dapat diatur. Sistem perbankan Islam yang kita bawa telah subur bukan hanya di Malaysia, malah di luar negara. Menjadi contoh yang baik. Masyarakat Malaysia mula bertudung, alhamdulillah, menjadi satu. Ia berlaku pada zaman Datuk Seri Anwarim memimpin ABIM satu ketika dulu, Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan begitu juga kalau kita lihat tentang halal hab, Malaysia akan menjadi contoh terbaik halal hab. Negara China pun
datang kepada kita nakkan pengiktirafan daripada kita, kerana kalau pengiktirafan daripada Malaysia ini diperlakukan di negara China, satu dunia akan banyak lagi beli barang-barang halal daripada negara China. Ini menunjukkan bahawa kesuburan dakwah, aktiviti Islam, syariat, majlis-majlis zikir, selawat, para ulama yang kita undang, Habib Umarnya, masyayikh daripada Azharnya, ulama daripada Indianya yang menguasai hadis, semua kita kumpulkan. Dan malah ulama-ulama daripada harakah Islamiah yang kita tidak boleh nafikan juga kepentingan elemen-elemen mereka bergabung, dan insya-Allah Malaysia akan lebih subur bagi saya. Dan minta maaf kepada mereka yang berprasangka Malaysia akan rosak dan sebagainya. Kami tak nampak perkara itu akan berlaku, malah ia terus terkawal. Yang penting berikan nasihat dan teguran dari masa ke semasa untuk pastikan Malaysia terus cantik dan indah. Puluh tahun negara kita telah bersama-sama dengan Yayasan Dakwah Islam Malaysia, dan satu perkara yang menarik 1974 ketika Yadim diperkenalkan, ketika itu parti-parti politik Melayu bersatu. 1974 ingat sejarahnya, UMNO dan PAS bekerjasama dalam kerajaan, dan kita mengharapkan cita-cita kita untuk menyatukan seluruh umat Islam, pelbagai parti politik, gerakan dan sebagainya masih ada. Cuma yang penting kesediaan untuk mengekalkan kasih sayang, hormat menghormati, sentiasa berpadu, tidak jaga kepentingan peribadi, nakkan kuasa dan sebagainya. Itu yang antara menghalang untuk kita semua, seluruh rakyat Malaysia khususnya yang beragama Islam, untuk bergabung dan bersatu.